Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Safwan bin Muhammad Azwan. Nombor matrik saya 20BS 02002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Luqman bin Mauludin, nombor matrik 20BS 02009. Pada hari ini kami akan membincangkan tajuk tokoh korporat pada zaman Rasulullah SAW, yakni Sayyidina Osman bin Affan, dan tokoh korporat pada zaman kini, yakni Tan Sri Azman Hashim. Islam merupakan agama syumul yang merangkumi segenap aspek kehidupan manusia yang tidak terhad hanya kepada akidah, ibadah dan akhlak, malah juga merangkumi aspek muamalat. Agama Islam adalah agama yang mempunyai tokoh-tokoh yang hebat lagi masyhur dalam menyumbang dakwah tamadun Islam tidak kira pada zaman dahulu maupun zaman kini. Kemunculan tokoh-tokoh sedemikian menunjukkan bahawa agama Islam adalah agama yang hebat kerana mampu melahirkan ramai tokoh-tokoh dalam bidang dakwah dan lain-lain. Sayyidina Osman bin Affan. Nama sebenar beliau adalah Osman bin Affan bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Umawi Al-Makki Al-Madani. Lahir pada tahun ke-6 Hijrah, tahun gajah, yakni lebih muda daripada Nabi Muhammad SAW 6 tahun tepatnya, pada tahun 576 Masihi. Pada zaman Jahiliyah, Osman digelar sebagai Abu Amru dan kemudiannya gelaran yang diberikan kepada beliau adalah Zulnurain. Gelaran Zulnurain diberikan kepada Sayyidina Osman bin Affan setelah Nabi Muhammad SAW mengahwinkannya dengan kedua-dua orang anak perempuan baginda. Osman bin Affan mengahwini puteri pertama baginda iaitu Ruqayyah binti Muhammad, dan yang kedua adalah Ummu Kalsum. Sayyidina Osman berkahwin dengan Ummu Kalsum setelah Ruqayyah meninggal dunia. Tatkala isterinya yang keduanya itu meninggal, Rasulullah SAW telah berkata kepadanya, "Jika ada anak perempuanku lagi, hai Osman, tentu engkau ku akan ambil lagi sebagai menantu." Rasulullah SAW melihat Osman bin Affan sebagai orang yang mulia. Kewafatan Khalifah Osman bin Affan ini terjadi pada hari Jumaat 18 Zulhijjah pada tahun 35 Hijrah. Pada hari itu juga terjadi sesuatu tragedi yang memilukan dalam sejarah Islam, iaitu para pemberontakan menyerang rumah Khalifah Osman dengan membakar pintu dan berandanya. Mereka melihat Sayyidina Osman sedang membaca mushaf Al-Quran. Mereka berduyun-duyun masuk ke dalam rumah Sayyidina Osman dan salah seorang pemberontak bernama Al-Ghafiri telah menikam beliau. Perjalanan hidup ketika dilantik menjadi khalifah. Yang pertama, penentuan mereka yang layak untuk menjadi khalifah. Pada masa hampirnya kewafatan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, tindakan yang berlainan telah berlaku dalam pemilihan pengganti khalifah dengan apa yang telah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar telah menyenaraikan calon-calon yang sesuai bagi mengelakkan sebarang pergeseran yang mungkin berlaku, seperti yang pernah berlaku selepas kewafatan Rasulullah SAW dalam menentukan orang yang selayaknya menjadi khalifah. Senarai itu dibuat berdasarkan kepada nama-nama sahabat yang dijamin masuk syurga oleh Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Osman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf dan Talha bin Ubaidillah. Nama anak Sayyidina Umar iaitu Abdullah bin Umar tidak dimasukkan beliau kerana beliau merasakan sudah cukup hanya beliau sahaja yang menjadi khalifah daripada keluarga Al-Khattab. Abdullah bin Umar diberikan peranan sebagai calon yang bakal memberi sokongan kepada sesiapa sahaja yang terpilih untuk menjadi khalifah. Yang kedua, mesyuarat dalam pemilihan khalifah. Selepas kewafatan Sayyidina Umar, mereka berkumpul dan bermesyuarat di sebuah rumah seorang sahabat yang bernama Al-Miswar bin Makhramah. Telah berlaku sedikit salah faham yang menyebabkan 3 orang daripada kalangan mereka telah menarik diri, manakala seorang lagi tidak menghadirkan diri ke mesyuarat itu. Jadi calon yang tinggal hanyalah Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali. Sayyidina Umar telah mengamanahkan Abdul Rahman bin Auf untuk mengendalikan mesyuarat pemilihan khalifah. Tindakan pertama yang mesti diambil ialah dengan melihat pandangan ketua-ketua kabilah, tetapi tidak berhasil. Abdul Rahman bin Auf mengambil keputusan untuk bertentang mata dengan mereka dan bertanya tentang soalan, "Jika engkau dilantik menjadi khalifah, adakah engkau sanggup melaksanakan semua ajaran Al-Quran dan hadis Nabi serta mengikut jejak kedua-dua orang khalifah sebelum kamu?" Sayyidina Ali menjawab, "Aku berharap agar boleh melaksanakannya mengikut kemampuanku." Manakala Sayyidina Osman menjawab dengan tegas dan berani, "Ya, aku sanggup." Jadi dengan ketegasan dan keyakinan yang telah ditunjukkan oleh Sayyidina Osman ini, maka Abdul Rahman bin Auf terus melantik Sayyidina Osman sebagai khalifah yang ketiga. Seterusnya kita pergi pada akhlak dan sifat Sayyidina Osman. Semasa Osman bin Affan dewasa, beliau menjadi seorang saudagar kain. Perdagangan kain ini membuatkan Sayyidina Osman menjadi orang yang kaya pada ketika itu. Dengan kekayaan yang ada, beliau selalu bersedia untuk membantu rakyat. Beliau selalu menyediakan sejumlah duitnya untuk menolong orang-orang yang terlibat dalam kesusahan. Rakyat Mekah lama kelamaan sangat hormat kepadanya dan akhirnya
mereka mencintai dan menghormati Sayyidina Osman dengan sepenuh hati mereka. Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang memikat hati Osman untuk memasuki Islam. Dalam pada itu, kedua-duanya sama-sama berusaha dalam bidang perdagangan. Abu Bakar dan Sayyidina Osman menjadi sahabat rapat dan Nabi Muhammad SAW sendiri termasuk dalam saingan kaum keluarga Sayyidina Osman. Namun, hal ini tidak menjadi halangan baginya untuk menerima suatu kebenaran dari Nabi Muhammad SAW. Setelah mendapat seruan ajaran Islam, Osman menerimanya. Setelah memeluk Islam, Sayyidina Osman bin Affan termasuk dalam orang yang dicintai Rasulullah SAW kerana kemuliaan dan ketinggian budi pekertinya. Sesungguhnya Sayyidina Osman bin Affan terkenal sebagai seorang sahabat yang sangat tinggi budi pekertinya, lemah lembut, sangat penyantun dan pemalu. Rasulullah SAW melihat Sayyidina Osman dengan penuh kecintaan dan penghargaan. Maka itulah sebab mengapa beliau telah menjadi pilihan baginda untuk dikahwinkan dengan puteri-puterinya seorang demi seorang selepas meninggalnya puteri pertamanya. Sumbangan Khalifah Osman yang terbesar sehingga ke hari ini ialah pembukuan Al-Quran. Kerana perluasan kuasa menyebabkan penyebaran Islam menjadi semakin luas. Apabila ramainya orang yang memeluk agama Islam, maka sudah pastinya banyak perbezaan antara sesuatu wilayah dengan wilayah yang lain dari segi mempelajari dan memahami Al-Quran. Terdapat banyaknya perbezaan bacaan yang membawa kepada salahnya ketika membaca Al-Quran antara satu tempat dengan tempat yang lain. Maka telah banyak berlaku salah faham dan saling menuduh sesama orang Islam dalam menyatakan siapa yang paling betul dalam bacaannya. Jadi Khalifah Osman bin Affan telah mengadakan satu naskah Al-Quran yang baru dan ianya digunakan secara rasmi untuk seluruh umat Islam. Khalifah Osman bin Affan telah menggunakan lahjah bahasa Quraisy yang mana Al-Quran yang berbeza telah dibakar. Al-Quran inilah yang kita gunakan sehingga hari ini yang dikenali sebagai Mushaf Utsmani. Sumbangan yang kedua adalah Khalifah Osman bin Affan telah menyumbangkan tenaga dari segi pembesaran Masjid Nabawi. Masjid Nabawi telah menjadi sangat padat kerana dipenuhi jemaah yang semakin ramai. Jadi Khalifah Osman telah membesarkan masjid tersebut dengan membeli tanah supaya dapat meluaskan kawasan masjid tersebut. Masjid Nabawi telah diperluaskan pada tahun 29 Hijrah. Sumbangan lain beliau adalah menyebarkan dakwah Islam. Khalifah Osman bin Affan selalu berdakwah di penjara dan berjaya mengislamkan ramai banduan. Beliau juga telah banyak mengajar hukum-hukum Islam kepada rakyatnya. Berdakwah dengan jumlah yang ramai dihantar ke seluruh dunia bagi memperluaskan ajaran Islam. Beliau juga melantik ramai golongan pengajar hukum-hukum Islam dan juga melantik petugas khas untuk membentulkan saf-saf solat. Khalifah Osman bin Affan banyak menggunakan Al-Quran dan Sunnah ketika menjalankan hukum-hukum Islam. Kita lihat pula pada kekayaan Sayyidina Osman. Sayyidina Osman berasal daripada keluarga yang kaya sebelum dan selepas memasuki Islam. Beliau terkenal sebagai saudagar yang kaya lagi dermawan terutama untuk kepentingan agama Islam dan kaum muslimin. Contohnya di dalam sejarah bahawa Sayyidina Osman telah menyumbangkan hartanya berjumlah 950 ekor unta, 59 ekor kuda dan 400 dinar untuk keperluan pasukan muslimin semasa perang Tabuk. Selain itu, pada suatu ketika sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, terdapat suatu sumur yang dipanggil sebagai sumur rumah. Sumur itu mempunyai air yang paling segar di Madinah. Jika seseorang mahu meminumnya, mereka perlulah membayarnya dan pada ketika itu tiada siapa yang mampu. Semasa keadaan kaum muslimin semakin susah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membeli sumur rumah, maka syurga baginya. Maka Sayyidina Osman bin Affan telah membeli sumur rumah tersebut dengan harga 30,000 dirham. Kemudiannya beliau menginfakkannya kepada orang kaya, orang miskin dan para musafir. Tan Sri Azman Hashim. Seterusnya kita pergi kepada biodata tokoh yang kedua, iaitu tokoh pada masa kini, Tan Sri Dato' Azman Hashim, yang dilahirkan pada Julai 1939 di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Ayahnya Encik Hashim berkhidmat sebagai juruteknik, sementara ibunya Zabedah Syahid bertugas sebagai guru. Beliau mendapat pendidikan awal di Malays Boys School Setapak dan meneruskan pendidikan di Sekolah Methodist Boys Schools di Sentul. Beliau telah menamatkan persekolahan dengan kelulusan Senior Cambridge pada usianya 15 tahun sekitar tahun 1954. Kemudian beliau terpilih sebagai salah seorang pemegang beasiswa Yayasan Colombo yang membolehkan beliau menyambung pendidikan di Australia dalam bidang perakaunan. Diikutkan pilihan utamanya adalah untuk menyambung pengajian dalam bidang perubatan. Tetapi apakah daya, rezeki beliau tidak ke arah perubatan. Seterusnya kita pergi kepada kekayaan dan aset beliau.
Menurut senarai terbaru laman web Forbes Asia, pengerusi M-Bank Group Tan Sri Azman Hashim berada di kedudukan ke-40 dan menjadi Melayu kedua terkaya di Malaysia dengan nilai bersih 420 million USD. Tambahan pula, beliau seorang yang rendah diri dan menghormati orang. Seterusnya kita pergi kepada akhlak dan ciri-ciri beliau. Antara akhlak dan ciri-cirinya yang membuatkan ramai menghormati beliau adalah dasar keprihatinan beliau, seperti membiayai pembinaan kompleks Yayasan Azman Hashim di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dengan kos sebanyak 7 juta ringgit. Tujuan pembinaan itu dilakukan untuk memperkemaskan fasiliti untuk warga universiti. Di samping itu, apabila dikenali sebagai usahawan terkaya dan terkenal, wajarlah dengan sikapnya yang optimistik. Hal ini dapat dilihat apabila beliau berdepan dengan detik-detik getir yang hampir memusnahkan empayanya. Pada pertengahan 1980, beliau menghadapi kemelesetan yang teruk dengan memikul hutang sebanyak 400 juta ringgit pada ketika itu. Tambahan pula kemerosotan pasaran hartanah. Peningkatan hutang yang tidak berbayar turut menggoncang kumpulan perbankan beliau. Akan tetapi, walaupun dibelenggu pelbagai masalah, beliau tidak pernah berputus asa, malah berusaha mencari jalan keluar untuk menangani masalah yang dihadapinya. Rentetan itu, berani menanggung risiko merupakan salah satu ciri usahawan yang ada pada Tan Sri Azman Hashim ini. Dalam dunia perniagaan yang mencabar ini, setiap usahawan akan berdepan dengan pelbagai ancaman risiko, tidak kira tinggi, sederhana atau rendah. Namun begitu, seorang usahawan perlulah bijak membuat penilaian terhadap risiko yang diambil, seperti sikap beliau sebagai seorang yang berani menanggung risiko yang cukup tinggi dengan membeli sebuah bank dari negara luar dengan secara tidak langsung menarik pelabur-pelabur dari negara tersebut ke Malaysia. Di samping itu, bukan perkara yang pelik seseorang itu menggemar muzik, malah berbakat di dalam bidang nyanyian. Justru di sebalik kelincahan pada usianya yang mencecah 82 tahun, beliau tidak pernah merasa dirinya seorang yang sangat tua kerana masih bersemangat dan bertenaga dalam melakukan aktiviti hariannya. Tambahan pula, beliau yang pertama kali mendaki Gunung Kinabalu ketika hari kelahirannya yang ke-71 dan memasang impian untuk kembali menakluk puncak gunung tertinggi di Asia Tenggara itu sebagai hadiah kelahirannya yang ke-80. Betul yang dikatakan oleh orang, age is just a number. Selepas itu, antara aspek kerjayanya, Tan Sri Azman Hashim telah berkecimpung dalam industri perbankan sejak tahun 1960 ketika beliau bergabung dengan Bank Negara Malaysia. Seterusnya, selepas berlatih sebagai akaunten berkanun, beliau merupakan pengarah eksekutif Malayan Banking Berhad dari tahun 1971 hingga tahun 1980. Seterusnya, beliau dilantik sebagai pengerusi eksekutif Kuong Yip Bank yang kini dikenali sebagai RHB Bank pada tahun 1980 hingga tahun 1982. Pada tahun 1982 pula, beliau telah membeli Arab Malaysian Merchants Bank yang kini dikenali sebagai M-Bank daripada seorang usahawan Arab iaitu Hussein Najadi. Di samping itu, beliau juga memiliki saham di RCE Capital dan M-Corp Properties yang dipengurusi oleh puterinya Shalina Azman. Tambahan pula, beliau adalah pengurusi Malaysia Productivity Corporation MPC, iaitu syarikat yang menawarkan program dan perkhidmatan untuk meningkatkan produktiviti. Selain itu, lebih 8 pengurusi dan 4 presiden yang digalas olehnya. Seterusnya kita pergi kepada sumbangan beliau. Tan Sri Azman Hashim, iaitu selaku pengurusi Perbadanan Produktiviti Nasional, memainkan peranan penting dalam menggalakkan produktiviti di Malaysia dan menjadikannya sebagai komponen yang relevan dan turut menyumbang dalam proses pembangunan negara. Kejayaan dalam membangunkan produktiviti telah dicapaikan melalui keyakinan beliau.
Perbadanan Produktiviti Nasional berjaya membangunkan metodologi pengukuran produktiviti di peringkat kebangsaan di bawah pimpinan beliau. Perbadanan Produktiviti Nasional telah menerbitkan laporan tahunan produktiviti yang menganalisis prestasi produktiviti pada peringkat kebangsaan sejak tahun 1994. Laporan tahunan ini dapat diakses melalui pangkalan data rangkaian tanda aras dalam talian National Productivity Corporation (NPC). Tan Sri Azman banyak menyumbang kepada pergerakan produktiviti di rantau Asia dan Pasifik melalui Perbadanan Produktiviti Nasional. Akhirnya, apa yang saya dapat simpulkan di sini ialah kisah Saidina Osman. Ia juga mengajar kita suatu sikap, iaitu tidak mudah tunduk kepada propaganda musuh. Walaupun terpaksa mengorbankan nyawa, kita tidak boleh sesekali mengalah. Maksud di sini, berusahalah untuk tidak berputus asa dalam semua perkara yang baik. Tambahan pula, sifat akhlak beliau yang mesti kita contohi sehinggakan Rasulullah SAW sendiri melihat Saidina Osman dengan penuh kecintaan dan penghargaan. Jadi, jika melihat akhlak dan kebaikan seseorang, maka ambillah iktibar dan hargailah sebagaimana Rasulullah SAW melihat Saidina Osman. Di samping itu, menjadi orang yang penting adalah sesuatu yang menyeronokkan. Tetapi, lebih penting sekiranya kita menjadi orang yang amanah, prihatin, baik dan bersopan santun seperti Tan Sri Azman Hashim. Beliau telah menemukan erti dan tujuan dalam kehidupannya dengan menjadi pelajar sepanjang hayat, menyumbang kepada pertubuhan orang lain, berkongsi pandangan dan kebijaksanaannya kepada masyarakat. Tambahan pula, beliau seorang yang amat rendah diri, di mana kelas dan status tidak mendefinisikan seseorang. Jadi, apabila kita dikurniakan pangkat, harta dan kekayaan, janganlah sombong dan memandang rendah ke atas orang lain. Sebaliknya, kongsilah perjalanan hidup, pandangan agar bermanfaat buat semua orang.